untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai bentuk takdir masing-masing. Memang dia lahir daripada ibu ayah yang soleh dan salihah, dia lahir ditatang dengan kebaikan, membesar dalam ketaatan dan meninggal dunia husnul khatimah. Dan boleh jadi juga orang yang dalam hidup dia, sahabat-sahabat sekalian, dia melakukan dosa. Jangan kata nak menuntut ilmu agama, dia tak pernah teringin, dia tak pernah terfikir. Yang diinginkan tiap-tiap kali bangun pagi adalah untuk menambah kejahatan dan maksiat di kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang boleh halang sekiranya Allah Subhanahu wa taala ingin memberi hidayah kepada dia? Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, tujuan hidup kita jelas, iaitu untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua nak mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita nak Allah redha, kita nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak akhirat besok diberikan kita kedudukan, tempat, kediaman yang kekal abadi di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Masuk syurga itu pun simbolik kepada apa, tuan-puan? Allah redha dengan kita. Allah dah bersihkan kita. Sebab tu tak masuk dalam syurga kecuali yang baik sahaja. Bahkan kalau tak baik lagi, kalau masih terpalit dengan dosa lagi, ada golongan yang dibersihkan terlebih dahulu dalam api neraka Jahannam. Wal-iyazubillah, kita tak nak macam tu. Tapi dibersihkan dulu daripada dosa-dosanya, dicelup dulu dalam air, sejenis makna air, sebelum masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab syurga ni tidak untuk yang tidak baik. Semua yang dah baik masuk syurga, yang dah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat sekalian, itu memang cita-cita kita, harapan kita. Jadi yang paling penting apa dia? Apa yang Ustaz sebut tadi ni, yang paling penting adalah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tak tahu, sahabat-sahabat, setiap kita ni macam mana perjalanan takdir masing-masing. Mungkin pada bacaan kita, pada tanggapan kita, oh Allah akan redha ke aku kalau aku ni lahir-lahir je solehah dah. Lahir solehah, remaja solehah, mak solehah. Ini mak solehah ni anak nama solehah. Masa jadi mak pun solehah, masa jadi nenek solehah, mati pun sebagai orang yang solehah. Kita fikir itulah perjalanan hidup ahli syurga. Tapi kita lupa, sahabat-sahabat sekalian, terlalu banyak ragam, kerenah ataupun sulaman takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada hamba-hambanya, dan kita boleh belajar daripada kisah-kisah hidup orang lain. Boleh jadi iktibar kepada kita. Bukankah di sana kita belajar daripada apa yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa di sana ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Ya Allah, tak dapat saya nak bayang, sahabat-sahabat. Kita terlanggar kucing pun trauma. Terlanggar, bukan kata bunuh kucing, terlanggar kucing. Siapa pernah langgar kucing? Siapa pernah langgar kucing? Angkat tangan. Trauma tau. Mau seminggu juga. Jangan kata nak bunuh orang. Kucing pun kita takkan bunuh. Kita tak sengaja pun kita takut dah. Ini luar biasa orang yang boleh bunuh 99 orang ni. Memang, ini hati macam mana ni? Tapi Masya Allah, Subhanallah, rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih luas daripada kemurkaan Allah. Lalu ini cerita yang tuan-puan dah tahu, tapi saya nak segarkan balik untuk melihat macam mana kita nak faham kepada hikmah ini. Dia masih mencari harapan. Untuk apa dia? Untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memikul dosa bunuh 99 orang. Tuan-puan, percayalah, azab memikul dosa ni sangat sakit. Masya Allah. Tak boleh bayang trauma bunuh 99 orang. Tak boleh nak bayang. Azab memikul dosa ni kesakitan yang tak dapat nak diceritakan kecuali oleh orang yang mungkin pernah melaluinya.
Mungkin ada orang pernah berzina, tuan-puan sekalian, bahkan mengandung, bahkan kemudian gugurkan anak. Kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia diberikan kesedaran oleh Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah, tak boleh nak bayang macam mana lintasan-lintasan dosa zina yang dia pernah buat, ketika mana datang dalam fikiran dan hati dia, macam mana azab yang dia tanggung. Belum, ini bukan cerita azab dekat azab api neraka, azab mengingat dan teringat pada dosa yang pernah kita buat kepada orang yang bertaubat, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Ustazah nak kita bayangkan, bukan semata-mata mendengar tentang cerita orang bunuh 99 orang, tapi cuba kita bayang macam mana dia sangat mencari harapan, berharap ada kata-kata, ada semangat, ada nasihat yang boleh membantu dia untuk apa? Meletakkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kecewa atau putus asa. Sebab bunuh 99 orang. Macam mana nak tanggung benda tu? Sebab itu bila dia bertanya kepada seseorang yang kemudiannya berkata, 99 orang dah bunuh, mana ada orang nak ampun? Tuhan mana nak ampun? Kira bunuh seorang pun teruk. Contoh macam tu lah. Apa jadi? Kira cukup 100 je lah. Cukup kan 100? Bunuh sekali. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi ketika mana dia bertemu dengan seorang alim yang memberikan harapan kepada dia, yang menceritakan kepada dia, meyakinkan kepada dia tentang Allah Subhanahu wa taala, At-Tawwab, Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun, yang Maha menerima taubat. Ya, tapi kamu hijrahlah, tinggalkanlah tempat yang tidak baik, lingkungan yang tidak baik. Dan masya-Allah, subhanallah, tuan-puan sekalian, bertemu dia dengan kematian setelah dia bertaubat, dan Allah menerima taubat dia. Ini kita kena lihat, ya, kita kena rasakan, terutama pada orang yang terjebak dengan maksiat dan dosa, yang buat salah. Ya, kadang-kadang lingkungan kita, orang keliling kita tu duk sebut-sebut kesalahan-kesalahan kita. Sakit tu. Sakit untuk mengingat kembali benda tu. Baik, cuba kita lihat apa yang disebut oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari tadi. Jadi seolah-olah nak diberikan gambaran seseorang itu sampai kepada tujuan dia, iaitu untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai bentuk takdir masing-masing. Boleh jadi tuan-puan sekalian, ada orang yang sampai dengan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, tabarakallah. Memang dia lahir daripada ibu ayah yang saleh dan salihah, diberikan pendidikan agama yang baik, ya, diberikan pemantauan oleh mak bapak dia, ada guru yang mursyid yang mendidik dia. Maknanya kalau kita nak sebut sejarah hidup seseorang ini, contohlah, ya, siapa-siapa pun boleh jadi seseorang itu, yang kita nampak memang dia lahir, ya, ditatang dengan kebaikan, membesar dalam ketaatan, dan meninggal dunia husnul khatimah. Boleh jadi. Allah pimpin dengan taufik dan hidayah yang memungkinkan dia sepanjang hidupnya hidup dalam ketaatan. Boleh jadi tak tuan-puan? Rubbama, boleh jadi. Dan boleh jadi juga orang yang dalam hidup dia, sahabat-sahabat sekalian, dia melakukan dosa. Dia melakukan maksiat. Jangan kata nak menuntut ilmu agama, dia tak pernah teringin, dia tak pernah terfikir. Yang diinginkan tiap-tiap kali bangun pagi adalah untuk menambah kejahatan dan maksiat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustaz nak tanya, siapa yang boleh halang sekiranya Allah Subhanahu wa taala ingin memberi hidayah kepada dia?